Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami langsung dari Parlimen. Baik, hari ini Rabu 8 Disember 2021, untuk pengetahuan anda, persidangan Dewan Rakyat akan bersidang secara serentak dengan Dewan Negara bermula hari ini sehingga 16 Disember, dan persidangan Dewan Negara pula akan bermula pada hari ini sehingga 23 Disember, dan seterusnya Dewan akan ditangguhkan pada suatu tarikh yang akan ditentukan kelak. Jika kita lihat di bawah persidangan Dewan Rakyat, seperti biasa persidangan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan seterusnya diikuti dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa. Dan untuk pengetahuan anda, semalam dua kementerian telah membahas dan menggulungkan perbahasan di bawah rang undang-undang perbekalan 2022 atau belanjawan 2022, iaitu Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Sumber Manusia, di mana peruntukan yang telah diperuntukkan di bawah kedua-dua kementerian tersebut di bawah rang undang-undang perbekalan 2022 telah pun diluluskan sebulat suara. Dan hari ini adalah giliran Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan di Dewan Negara pula, persidangan seperti biasa akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan seterusnya adalah sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 peringkat dasar. Untuk pengetahuan anda, peringkat dasar ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat, dan selepas ia diluluskan, dia akan dibawa ke Dewan Negara untuk dibahas sekali-sekali dan untuk diluluskan ataupun tidak diluluskan. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my, di mana di laman sesawang tersebut anda boleh melihat dua folder yang meletakkan Dewan Negara, Dewan Rakyat. Anda boleh memilih persidangan mana yang anda ingin mengikuti, dan selain itu juga terdapat pautan-pautan yang anda boleh lihat di kaca TV anda yang boleh anda ikuti untuk mendapatkan gambaran secara langsung persidangan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Baik, antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan di bawah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di bawah Dewan Rakyat. Soalan pertama adalah berkenaan dengan mitra yang selalu menjadi isu panas di persidangan Dewan Rakyat, iaitu dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Pasal, meminta Menteri Perpaduan Negara menyatakan komitmen kementerian terhadap pembangunan generasi anak muda India di Parlimen Bukit Gantang di bawah seliaan mitra demi memastikan mereka tidak ke belakang dalam pembangunan ekonomi diri dan pendidikan selari dengan misi keluarga Malaysia. Seterusnya, soalan kedua yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pulai oleh Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub, meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan status rang undang-undang Suruhanjaya bebas aduan salah laku. Dan seterusnya, soalan yang ketiga ialah Lukadisman Awang Sauni, Ahli Parlimen Sebuti, meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah langkah untuk memastikan bekas pesakit COVID-19 yang mengalami long COVID mendapat akses perubatan yang mencukupi seluruh negara, dan adakah kementerian mempunyai data mengenai jumlah long COVID melebihi 12 minggu setakat Oktober 2021. Dan seterusnya, antara soalan-soalan yang akan ditanya di Dewan Negara pula adalah soalan yang pertama akan dibangkitkan oleh Senator Paul Igai kepada Menteri Kanan Pertahanan, apakah pendirian Malaysia terhadap Perjanjian Peraturan Pertahanan Lima Negara FPDA yang ditubuhkan pada 1971 susulan penubuhan AUKUS ataupun Pakatan Keselamatan antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat ini. Untuk pengetahuan anda, kami akan siarkan secara langsung persidangan di Dewan Rakyat, dan seterusnya kami akan membawakan juga gambaran di Dewan Negara sebentar, dan kita akan kembali semula ke persidangan Dewan Rakyat sehingga tamat, iaitu pada tamat jam 12 tengah hari nanti. Kita boleh membawakan gambaran yang berlaku di kedua-dua Dewan. Jadi kita terus ke persidangan Dewan Rakyat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Datuk Pengerusi cukup koram tak? Siapa yang bertanya tu? Tampin. Saya minta bentara bilang korum. Artikel Selaiwah. Baik. Yang berhormat Tampin, sebahagian besarnya tengah buat artikel Selaiwah. Dengan izin, they will be coming in selepas artikel Selaiwah. Saya teruskan. Right. Yang berhormat, saya ingin menjemput Yang Berhormat Bukit Gantang tiada dalam Dewan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Ayub
Pulai. Datuk Yang Bertuah, terima kasih. Soalan saya yang kedua. Sila Menteri Dalam Negeri atau timbalannya menjawab, tempoh masa 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Yang berhormat Pulai, Tuan Yang Dipertua, pada 18 Julai 2019, RUU Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis atau IPCMC 2019 telah dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Parlimen oleh mantan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, susulan pertukaran kerajaan pada 1 Mac 2020, Masyarakat Jemaah Menteri atau MJM pada 1 April 2020 telah bersetuju supaya tanggungjawab RUU IPCMC diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan semula di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Susulan daripada keputusan MJM tersebut, KDN melalui jawatan kuasa teknikal telah menjalankan kajian terperinci bagi tujuan penggubalan RUU yang baru bagi menggantikan RUU IPCMC. RUU yang baru ini dinamakan semula sebagai RUU Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis atau IPCC. RUU IPCC telah dibuat bacaan kali pertama pada 26 Ogos 2020 di Dewan Rakyat. Namun bacaan kali kedua yang dijadualkan pada 27 Ogos 2020 telah ditangguhkan dan akan dibaca di sidang Parlimen pada penggal ini, iaitu ianya tersenai dalam AUM nombor 7 giliran yang terakhir dalam sidang penggal ini. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Sila soalan tanya pertama, sila. Datuk Yang Bertuah, terima kasih atas jawapan itu. Kita sentiasa memberikan penghargaan kepada pihak polis diraja di atas jasa dan juga komitmen terutama menjadi barisan hadapan dalam isu pandemik 19 dan juga isu-isu yang bersabitan dengan keselamatan negara. Namun begitu, Datuk Yang Bertuah, pada 18 bulan 3 tahun 2021, Ketua bekas IGP mengatakan wujud kartel dalam PDRM. Kemudian pada 13 Oktober berlakunya satu isu pembelian pangkat superintendent yang di kalangan anggota polis bernilai 100,000. Kemudian 13 bulan 4, Ketua Polis Johor yang masih berkhidmat, Datuk Ayub Khan Maiden PC, mengatakan ramai pegawai tinggi polis terlibat dalam isu geng Niki. Dan juga Menteri Dalam Negeri sendiri pada 6 hari bulan Disember mengatakan wujud elemen jenayah dalam kematian dalam tahanan. Semua isu ini Datuk Yang Bertuah adalah isu yang sangat penting. Kalau dulu mungkin ada isu yang mengatakan hearsay, ya, cakap-cakap di luar. Tetapi ini datang daripada bekas IGP, Ketua Polis Johor yang masih berkhidmat dan juga bekas-bekas pegawai tinggi polis. Ya. Jadi soalan saya pada pagi ini, adakah rang undang-undang ini pastinya akan dibawa bukan untuk kita mencemarkan nama baik pasukan polis, tapi untuk kita mencegah dan mengembalikan nama harum PDRM pada masa akan datang. Jadi saya mahu jawapan kepastian, adakah benar-benar rang undang-undang ini akan dibawa dalam Parlimen ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Pulai, sila Timbalan Menteri menjawab 1 minit. Terima kasih Habib Pulai. Setakat ini memang itulah rancangan kerajaan, iaitu mengemukakan rang undang-undang ini pada penggal ini. Setakat ini tidak ada perubahan, Habib Pulai. Ya, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ialah berkaitan isu salah laku dalam kalangan anggota dan pegawai polis. Masih berada pada tahap yang agak tinggi ataupun serius apabila 88% daripada 750 aduan diterima Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan, dalam tempoh 11 bulan tahun ini melibatkan agensi itu. Sejauh mana isu salah laku ini disiasat dan apakah status
kepada aduan ini setakat ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Kuala Kerai, sila Timbalan Menteri jawabnya. Tuan Di-Pertua, oleh kerana soalan itu agak spesifik, kita akan bagi jawapan bertulis kepada YB Kuala Kerai. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Ya, saya jemput untuk soalan tambahan ketiga yang berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sememangnya saya menyokonglah RUU Suruhanjaya bebas aduan salah laku polis ini. Akan tetapi kenapa ada salah laku polis? Secara holistik kita harus melihat dulu kenapa dia berlaku. Memang disebabkan oleh kebajikan mereka tidak terjaga, gaji mereka, tempat tinggal mereka, keselesaan tempat kerja. Jadi kita harus memikirkan ini dulu sebelum kita membuat sesuatu. Jadi saya memohon kepada kerajaan supaya kebajikan polis ini diberi keutamaan. Saya rasa dan saya yakin perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh polis tidak akan terjadi dan kalau boleh dapat diminimumkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Papar. Sila Timbalan Menteri jawab. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Papar. Daripada kenyataan yang dibuat itu, sebenarnya tidak ada soalan yang telah dikemukakan. Cuma meminta supaya kebajikan pihak polis diambil kira. Namun, memang pihak Kementerian Dalam Negeri sudah pun menimbang beberapa allowance untuk anggota-anggota polis dan juga kemudian pihak polis juga telah dicuba dipertingkatkan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan bagi jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lukanisman Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Sibuti nombor 3. Sila Menteri Kesihatan atau timbalannya menjawab, tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Sibuti. Kebanyakan pesakit yang dijangkiti COVID-19 akan pulih. Tetapi sebilangan kecil akan mengalami keadaan yang berpanjangan yang dipanggil long COVID. Antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk memastikan akses perubatan mencukupi di seluruh negara. Pertamanya, pesakit COVID-19 yang telah mendapat rawatan akan diberikan janji temu sejurus discharge daripada hospital, terutama bagi yang mengalami komplikasi tertentu atau yang dijangka mengalami gejala long COVID. Mereka akan diberi janji temu sama ada di klinik pakar yang bersesuaian dengan diagnosa akhir mereka. Kedua, bagi pesakit yang turut mempunyai penyakit kronik atau komorbid seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, mereka akan diminta untuk meneruskan rawatan susulan di fasiliti kesihatan seperti yang telah dijadualkan sebelum mereka dijangkiti COVID. Sekiranya mereka tidak mempunyai rawatan susulan biasa, mereka akan dirujuk kepada pakar tertentu dan diberikan janji temu. Bekas pesakit COVID juga boleh mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan awam dan swasta yang berhampiran secara walk-in. Bagi pesakit yang mengalami gejala dan simptom yang semakin teruk semasa dalam pemantauan dan memerlukan rawatan segera, mereka akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan lanjut. KKM juga telah menggariskan strategi kesiapsiagaan dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi pada semua bekas pesakit COVID. Sehingga November 2021, soalan ini tanya hingga Oktober, tapi kita ada jawapan sampai November. Seramai 19,890 bekas pesakit COVID yang discharge daripada hospital telah diberi janji temu dan datang untuk rawatan susulan di fasiliti kesihatan. Berdasarkan pemantauan kata pesakit, terdapat 5 gejala utama yang dihidapi. Pertama, kelesuan 78,9%. Kedua, sesak nafas 52,9%. Ketiga, batuk 18%. Kesukaran tidur 14,5% dan keresahan 10,4%. KKM akan terus memantau dan memberi rawatan kepada pesakit long COVID yang mempunyai indikasi berdasarkan garis panduan pengurusan COVID-19 post COVID-19 Management Protocol dan memastikan akses perubatan yang mencukupi kepada golongan ini. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri, soalan tambah pertama, sila Sibuti. Terima kasih. Meneliti jawapan daripada Menteri tadi,
Saya mendapati isu long COVID ini adalah merupakan satu isu yang perlu kita tangani dan juga seluruh dunia berceritakan berkenaan tentang long COVID. Dan juga data-data yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi telah menyatakan antara simptom-simptom yang sangat ketara adalah kelesuan, anxiety ataupun keresahan. Ini adalah merupakan salah satu faktor yang saya rasa akan menjejaskan prestasi kerja ataupun majikan akan teragak-agak untuk mengambil bekas-bekas pesakit. Apakah jaminan pihak kementerian ataupun nasihat pihak kementerian kepada majikan-majikan agar tidak menyisih bekas-bekas pesakit COVID yang mengalami long COVID ini? Terima kasih. Sibuti, sila Timbalan Menteri. Jawab satu. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Sibuti. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita memberikan janji temu kepada semua yang ada komplikasi dan juga dijangka ada komplikasi. Dan mereka akan mendapat rawatan sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital. Dan mereka juga yang mempunyai gejala lagi mungkin akan dimasukkan ke pusat-pusat rehabilitasi seperti yang ada di Hospital Sungai Buloh dan juga di yang lebih khusus tentang respiratory umpamanya di Hospital Pengajar Universiti di UiTM. Jadi kita mengharapkan bahawa dengan kesihatan mereka yang lebih terjamin selepas ini, maka majikan-majikan seperti yang disarankan tadi tidaklah menidakkan kehadiran mereka dan mudah-mudahan mereka dapat pulang balik ke pangkuan pekerjaan dan memberikan prestasi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Berkenaan dengan COVID-19, kita juga telah dengar bahawa varian Omicron telah pun menular dan ada seorang yang telah pun membawa varian Omicron ini ke negara Malaysia. Jadi soalan saya, kita juga telah lihat laporan mengatakan bahawa pesakit tersebut telah pun diberi rawatan dan berada dalam keadaan terkawal. Jadi soalan saya, apakah nombor pesakit-pesakit yang sekarang dijangkiti dengan varian Omicron nombor 1? Dan berkaitan dengan perkara itu, soalan saya adalah juga, adakah apa-apa langkah-langkah yang akan diambil bagi tujuan mempertingkatkan lagi persediaan Kementerian Kesihatan untuk menghadapi varian-varian yang baru? Terima kasih. Terima kasih Jelutong. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong begitu prihatin tentang Omicron ni. Ya, tapi seperti yang mana semua tahu telah dimaklumkan bahawa di Malaysia ini ada satu kes yang telah datang daripada seorang pelajar daripada Afrika Selatan dan beliau telah melalui kuarantin yang sepenuhnya dan taat pada SOP kuarantin dengan baiknya dan juga tidak mempunyai gejala langsung. Dan kaedah kesihatan awam telah dijalankan dengan ketatnya dan mereka ini semua telah dikuarantin dan juga telah dibuat ujian semula. Dan ujian terkini pada hari Jumaat lepas, keputusan yang didapati adalah kesemua mereka yang close contact, kontak rapat dan juga pelajar yang datang daripada Afrika itu resultnya adalah negatif. Tidak ada masalah. Satu soalan tambahan. Terima kasih long COVID. Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Kembali kepada soalan long COVID, Datuk Yang Bertuah. Terutama di kalangan kanak-kanak ataupun children, satu daripada 7 yang didapati sebagai real data yang terbit mutakhir ini, dan khususnya bukan saja dari aspek fizikal ataupun respiratory dan sebagainya ataupun juga kardiovaskular, tetapi dari aspek kognitif adalah juga terjejas cognitive ability mereka. Kalau di ekstrim orang tua, dia mungkin akan menghadapi dementia, tapi kanak-kanak adalah cognitive ability. Apakah perancangan dan langkah-langkah MOH atau KKM untuk menangani gejala seumpama ini? Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Kuala Selangor. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Satu soalan yang penting sebab long COVID ni kita tak tahu. Kebanyakannya pesakit-pesakit COVID sembuh
Tapi ada segolongan yang berpanjangan, yang 4 hingga 12 minggu dan malah ada yang lebih daripada 12 minggu. Contohnya kanak-kanak tadi, bukan saja bidang respiratory ataupun cardiovascular ataupun mental, aspek mental dan sebagainya. Jadi dia aspek cognitive function sebagainya. Jadi kita lihat sebab tu kita KKM menyediakan perkhidmatan yang kepelbagaian daripada all aspects dengan izin of department, semua. Daripada perubatan, pemedahan, mental dan sebagainya. Jadi ini tentu bahagian neurological umpamanya, melihat pada masalah kognitif yang kita tidak ada. Di sini tidak ada data yang tepat begitu sekali. Dan apa yang saya nak sarankan Yang Berhormat, bahawa perkhidmatan rehabilitasi komprehensif yang kita buat ni. Contohnya yang saya sebut tadi di Hospital Sungai Buloh. Pelbagai bidang kepakaran terlibat, khususnya dari sebagai one-stop center, Jabatan Perubatan, Psikiatri, Mental, dan juga saya nak sebut tentang kewujudan Hospital University di UiTM yang juga memberikan perkhidmatan respiratory komprehensif. Dan selain daripada itu, susulan juga terdapat di 41 buah fasiliti perubatan rehabilitasi di seluruh negara yang memberi perkhidmatan kepada pesakit long COVID, iaitu 32 di KKM, 3 di Hospital Universiti, 4 hospital swasta dan 1 pusat rehabilitasi Kementerian Sumber Manusia. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, sudah tentu KKM akan meneliti perkara ini dan akan memperhalusikan ini kerana ini melibatkan kanak-kanak yang kita nak sayangi dan kita akan memberikan vaksinasi tidak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Kuantan tidak ada dalam Dewan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Baik, seperti anda saksikan sebentar tadi, itu adalah soalan yang ketiga. Kerana soalan pertama tidak dijawab pada hari ini, diikuti soalan kedua yang dijawab oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya ialah soalan ketiga yang telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, berkenaan dengan isu long COVID dan mengenai jumlah long COVID melebihi 12 minggu setakat Oktober 2021. Baik, selesai sudah kita ke Dewan Negara sebentar, di mana ketika ini adalah di soalan yang pertama yang telah pun dibangkitkan oleh Senator Paul Igai, dan ketika ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Kanan Pertahanan mengenai pendirian Malaysia terhadap perjanjian peraturan 5 negara FPTA. Baik, terus ke persidangan Dewan Negara. Yang lalu 21 Oktober 2021. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai atas soalan tambahan tadi. Ya. Mesyuarat FDMM yang berlangsung pada 21 Oktober 2021 yang lalu merupakan siri yang ke-11 sejak mesyuarat pertama diadakan pada tahun 1988. Mesyuarat ini telah dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan secara hybrid dengan dihadiri oleh setiap anggota secara maya, manakala Pesuruh Jaya Tinggi dan Defense Attaché pula hadir secara fizikal. Ia telah berlangsung dengan berjayanya. Setiap negara anggota, untuk pengetahuan semua, setiap anggota FPDA telah menyuarakan komitmen untuk terus mengukuhkan kesefahaman dan kerjasama demi kepentingan keselamatan Malaysia dan Singapura khasnya dan rantau ini amnya. Setiap negara juga mereka telah saling bertukar pandangan mengenai cabaran keselamatan semasa dan meneliti rancangan 10 tahun untuk latihan dan eksersis dari tahun 2022 hingga 2021 dan hala tuju sedekat FPDA seperti yang dinyatakan dalam deklarasi bersama, iaitu pertama, pengenalan aset generasi kelima bagi mengukuhkan lagi keupayaan pertahanan setiap anggota. Kedua, meningkatkan kapasiti dan menambah fokus terhadap misi melawan keganasan. Dia ada 5 semuanya. Ketiga, mengukuhkan kerjasama pertahanan bagi menangani ancaman keselamatan maritim bukan tradisional. Keempat, memperkenalkan keselamatan cyber secara lebih progresif dalam eksersis FPDA. Dan terakhir sekali, meneruskan program pemerhati bagi mengekalkan transparansi dan kepercayaan sebagai jaminan
kepada jalinan kerjasama serantau. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Datuk Puan Inggai, dan saya nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada sahabat Tan Sri. Boleh lagi soalan di pilihan raya negeri Sarawak. Belum habis lagi. Sabar. Okay, Datuk Puan Inggai, selamat maju jaya di PRN Sarawak. Baik, sekarang baru habis. Tan Sri. Sila. Terima kasih Tan Sri. Saya tertarik dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan sebentar tadi mengenai AUKUS. Bahawa kerjasama AUKUS ni lebih tertumpu kepada bidang teknologi dan teknologi terkini pertahanan. Saya disebut juga tadi tentang contohnya seperti kapal selam dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, kita beli kapal selam daripada Perancis, Skopin. Tapi Perancis tidak ada dalam AUKUS ini. Jadi bagaimana kita boleh berkongsi teknologi dengan negara-negara lain ni, sedangkan teknologi kita guna pakai daripada Perancis. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih sahabat saya yang daripada Melaka. Ya, betul lah. Memanglah Perancis ni tidak ada dalam AUKUS, sebab AUKUS ni merupakan kerjasama antara Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia. Ya, walaupun polisi kita kita adalah negara yang berkecuali, tidak bermihak pada mana-mana. Ya, jadi Perancis seperti saya kata tadi tidak terlibat dalam isu kapal selam yang nuklear Australia. Jadi bagi saya polisi macam soalan tadi bertanya bagaimana polisi kita, sudah tentulah saya katakan kita tidak terlibat dalam apa yang mereka kita tidak, memang saya rasa kita tidak terlibat, dan kita masih maintain sebagai negara yang berkecuali, dan kita mahu segala permasalahan dalam rantau ini perlu diselesaikan secara diplomasi. Terima kasih. Segera untuk Tuan Adnan Etuk. Terima kasih Nancy. Soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Adnan Etuk. Tan Sri, izinkan saya mengucapkan tahniah kepada 2 ahli senator yang baru dilantik, yang diumumkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Tan Sri betul, untuk makluman Yang Berhormat, pengurusan sisa pekerjaan negara pada masa ini lebih berasaskan kepada model konvensional ekonomi linear, iaitu kebanyakan sisa pekerja dibuang terus ke tapak selepas digunakan. Sekiranya amalan ini berterusan, ia akan meningkatkan kos pengurusan sisa pekerja yang perlu ditanggung oleh kerajaan dan memberi impak yang negatif kepada sosial dan alam sekitar. Menyedari keperluan untuk menunjukkan pengurusan sisa pekerja yang holistik, cekap, pampan dan selaras dengan hierarki pengurusan sisa Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, sedang merangka dasar peralihan pengurusan sisa pekerja ke arah ekonomi kitaran yang menekankan amalan, pengeluaran dan penggunaan yang mampan. Usaha ini dilihat bagi dapat mengurangkan penjanaan jumlah sisa pekerja dalam jangkaan masa panjang serta akan mengurangkan kos pengurusan sisa pekerja. Tan Sri betul, di antara halangan-halangan untuk mewajibkan pengeluar produk mengitar semula sisa bahan pembungkusan produk adalah seperti berikut. Yang pertama, tiada ada peraturan atau perundangan khusus untuk pelaksanaan ekonomi kitaran. Yang kedua, tiada semua negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pengurusan Awam 2007 Akta 672. Punca kuasa bagi pelaksanaan pelepasan tanggungjawab pengeluaran hanya dinyatakan dalam Akta 672. Yang ketiga, kurang penyertaan industri dalam pelaksanaan EPR. Yang keempat, persepsi pengguna yang merasakan bebanan apabila dikenakan cas kepada pengguna apabila pelaksanaan EPR dikuatkuasakan. Dan yang kelima, ketidakstabilan harga bagi barangan bahan sekunder yang dihasilkan daripada sisa kita semula.
Tindakan-tindakan oleh KPKT untuk mengatasi halangan-halangan di atas adalah seperti berikut. Pada masa kini, peraturan perundangan serta piawaian pengurusan sisa berkonsepkan ekonomi kitaran belum diwujudkan, memandangkan usaha menjayakan konsep ekonomi kitaran ini memerlukan kerjasama dan merentasi bidang kuasa berbagai kementerian. KPKT berpandangan bahawa perundangan yang boleh dilaksanakan di seluruh negara khusus untuk memandatorikan syarikat pengeluar produk mengitar semula sisa bahan pembungkus produk yang dihasilkan perlu dibangunkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, KPKT sedang membuat semakan semula Akta 672 untuk diterima pakai oleh negeri-negeri di seluruh semenanjung Malaysia. Yang ketiga, KPKT juga telah melaksanakan sesi libat urus dengan pihak Malaysia Recycling Alliance (MARIA) yang merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh pihak industri secara sukarela bagi membantu usaha kerajaan dalam menjaga alam sekitar melalui galakan penggunaan bahan sekitar semula. Yang keempat, program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam akan diperkasakan kepada masyarakat. Yang kelima, kerjasama dengan pihak industri akan dipertingkatkan untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam urusan sisa pepejal. Dalam hal ini, Tan Sri Yang Pertua, KPKT komited untuk merangka hala tuju pengurusan sisa pepejal ke arah ekonomi kitaran dengan menyediakan kerangka kerja pengurusan sisa pepejal berdasarkan model ekonomi kitaran pada tahun 2022. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Soalan tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tan Sri Yang Pertua, soalan saya, apakah belum ada kerajaan berjumpa satu kaedah yang tertentu untuk mengatasi masalah ini? Kerana sekarang ini negara kita ni sudah menjadi satu tempat lambakan secara tersembunyi oleh negara-negara besar tentang lambakan sisa pepejal ni. Tak ada ke satu formula yang khusus, mesin ke apa sebagainya? Wallahualam. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, sebab itulah baru-baru ini kementerian kita telah mengumumkan satu cadangan bagi membentuk Majlis Ekonomi Kitaran Semula. Majlis Ekonomi Kitaran Semula ini akan ditubuhkan sebagai satu penyelesaian holistik yang menyuruh dalam bidang pengurusan sisa pepejal negara. Seterusnya menyumbang ke arah pengurangan pembuangan sisa ke tapak perusahaan menurut Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan. Majlis ini juga akan meneliti teknologi yang sesuai digunakan. Memang kita akui Yang Berhormat, masih kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti mana Yang Berhormat sebutkan, dan kita terus mencari jalan bagaimana masalah sisa pepejal yang dapat diselesaikan kerana ia memberikan kesan bukan sahaja kepada kesihatan kita, bahkan pada kelestarian ataupun keharmonian hidup dan juga keselamatan rakyat di negara kita. Dan majlis ini digunakan di suatu negeri dan lokaliti tertaluk kepada keperluan dan kesesuaian seperti waste to energy, anaerobic digester dan teknologi baru yang lain. Jadi Tan Sri Yang Pertua, itu di antara usaha-usaha yang kita lakukan dan kita sedar bahawa kesan daripada kisah perjalanan ini amat besar kepada negara kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri? Terima kasih, Tan Sri. Tadi Menteri sebut tentang Majlis Ekonomi Kitaran Negara. Tahniahlah kerana ada inisiatif tersebut. Saya ingin mencadangkan supaya majlis ini sekiranya ditubuhkan dalam bentuk perundangan kerana untuk mengelak daripada berlaku pertukaran polisi apabila bertukar kerajaan. Jadi saya ingin mencadangkan supaya adakan bentuk undang-undang untuk memastikan majlis ini berjalan lancar dan menyebut tentang undang-undang ini juga. Apakah jadi dengan program mewajibkan pengasingan sampah di peringkat punca sejak 2015 mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal 2007. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Amat Senator.
Seperti mana yang saya sebutkan bahawa cadangan kita untuk menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Semula Negara ini, Kitaran Negara ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan secara holistik masalah pengurusan sisa pekerjaan negara. Sebab itulah saya terima kasih kepada cadangan Yang Berhormat dan insyaAllah kita akan bawa dalam perbincangan bagi kita membincangkan Majlis Ekonomi Kitaran ini dan termasuklah dari sudut perundangannya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, antara halangan yang kita hadapi, antaranya tidak semua negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 672. Ini antara kangkangan yang kita hadapi bagi kita mengatasi masalah pengurusan sisa pepejal negara kita. Terima kasih, Yang Amat Tan Sri. Datuk Haji Bashir bin Haji Alias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Salam sejahtera Yang Berhormat Tan Sri dan ahli-ahli senator. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Basir Labuan tentang keprihatinan beliau terhadap pembangunan dan pelaburan di Labuan. Jumlah pelaburan yang telah dilaksanakan dalam sektor perkilangan dari tahun 1980 sehingga Jun tahun 2021 di Labuan mencecah ringgit Malaysia 4.2 bilion yang terdiri daripada 28 buah projek dengan 3,629 peluang pekerjaan. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 0.5 bilion atau 11% adalah merupakan pelaburan langsung asing dan 3.7 bilion atau 89% merupakan pelaburan tempatan. Di antara projek-projek pelaburan utama yang telah dilaksanakan adalah dalam pelbagai industri termasuk barangan petroleum iaitu petrokimia, barangan logam asas, kimia dan barangan kimia serta pengilang makanan. Manakala dalam sektor perkhidmatan di bawah kawal selia Maida, jumlah pelaburan yang telah dilaksanakan dari tahun 1980 sehingga Jun 2021 di Labuan adalah sebanyak 15 projek yang bernilai 91.3 juta dengan 633 peluang pekerjaan dalam aktiviti seperti hotel dan pelancongan, perkhidmatan sokongan. Daripada jumlah tersebut, 7.7 juta atau 8.4% merupakan pelaburan langsung asing dan 83.6 juta atau 91.6% adalah merupakan pelaburan tempatan. Tan Sri Yang Di-Pertua, inisiatif yang sedang dan telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menarik pelaburan bernilai tinggi adalah seperti berikut. Pertama, memelihara kerjasama strategik di antara Kementerian MITI iaitu melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Maida dengan Kementerian Wilayah Persekutuan serta agensi-agensi kerajaan setempat termasuk Labuan Offshore Financial Services Authority, LOFSA, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS dan Perbadanan Labuan ke arah menjadikan Labuan sebagai salah satu destinasi pelancongan, pelaburan dan pelancongan terpilih. Dan kedua, memperkenalkan dasar pelaburan baru berdasarkan aspirasi pelaburan nasional yang mensasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berintensifkan modal dan teknologi dengan berteraskan kepada elemen-elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau singkatannya ESG. Ketiga, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas sedia ada terutamanya dari segi penjanaan pelaburan dan akses pasaran yang lebih luas, termasuk juga merektifikasikan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif serantau RCEP yang dijangka akan mempertingkatkan pelaburan daripada negara-negara yang terlibat. Keempat, memberikan fasilitasi berterusan dan menyuruh kepada para pelabur melalui penubuhan pusat sehentian singkatannya OSC di Maida untuk menilai permohonan pelawat perniagaan yang layak untuk memasuki Malaysia dan juga penubuhan pusat yang dinamakan PACU, Projek Fasilitasi. Seperti yang anda saksikan sebentar tadi di persidangan Dewan Negara, ketika ini adalah di soalan yang ketiga yang telah dibangkitkan oleh Senator Datuk Bashir Haji Alias yang meminta Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan apakah langkah proaktif yang dirintis oleh pihak kerajaan bagi menarik minat pelabur untuk melabur di Labuan. Dan soalan ini ketika ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri iaitu Datuk Lim Bahong. Baik, kita ke Dewan Rakyat ketika ini, di mana Dewan Rakyat ketika ini di soalan yang ketujuh yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Cameron Highlands iaitu Ramli Datuk Muhammad Noor kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar berkenaan dengan perancangan yang rangka oleh pihak kementerian bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional daripada masyarakat orang asli. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat.
di bawah fokus 3 modal insan dan kemahiran belia telah menggariskan teras strategi utama iaitu membangunkan modal insan masyarakat orang asli dan meningkatkan kemahiran belia dan belia wanis di kalangan masyarakat orang asli. Berdasarkan kepada teras strategi ini yang dibagikan kepada program seperti berikut. Program 1 fokus kepada program pendidikan awal kanak-kanak. Program 2 fokus kepada program kecemerlangan pendidikan. Program 3 fokus program jejak siswa PJS. 4 program fokus pembangunan modal insan. Kelima, program latihan kemahiran dan kerjaya. Dalam merancang pembangunan modal insan di kalangan masyarakat asli, pihak JAKWA telah merangka pelan tindakan menempatkan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi pelajaran Malaysia kepada 2 segmen pendidikan iaitu akademik dan bidang latihan kemahiran. KPLB melalui JAKWA juga menjalankan kerjasama strategi bersama Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang melibatkan institusi pengajian tinggi awam dan swasta seperti Universiti Teknologi MARA UiTM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Universiti Kuala Lumpur dan German Malaysia Institute. Berdasarkan kepada maklumat kerjaya di kalangan masyarakat orang asli dari tahun 2010 hingga 2021 terbagi kepada sektor awam dan swasta. Dalam sektor awam pada tahun 2010 seramai 1,416 orang, manakala tahun 2021 seramai 3,281 orang. Ini telah menunjukkan peningkatan sektor awam sebanyak 56.8%. Bagi sektor swasta pula, pada tahun 2010 seramai 722 orang dan bagi tahun 2021 seramai 1,555 orang. Ini pula telah menunjukkan peningkatan 53%. Selain itu, melalui kerjasama bersama Kementerian Sumber Manusia, masyarakat orang asli diberikan pendedahan dan menceburi bidang kemahiran dan kerjaya melalui program penjana Pekeso iaitu My Future Job. Terima kasih Yang Berhormat Yang Bertuah. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan yang pertama sila Emerald Highland. Pada awal bulan November, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan ada inisiatif khas untuk laluan orang masyarakat orang asli ke Universiti Pertahanan Nasional. Adakah program-program begini akan dipanjangkan kepada IPTA awam di masa akan datang sebagaimana yang telah dilaksanakan semasa dasar ekonomi baru dahulu? Terima kasih. Kamera Helen, sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Yang Berhormat Tua, terima kasih Yang Berhormat Kemahiran. Sebenarnya laluan khas kemasukan pelajar orang asli ini kita telah laksanakan September 2021 iaitu di UPN dan seramai 4 orang setakat ini kita telah melalui program itu, 1 orang asasi dan 3 orang ijazah sarjana muda. Selain daripada UPNM, laluan khas kemasukan bagi pelajar orang asli juga disediakan oleh IPTA. IPTA seperti Universiti Malaysia Pahang, UNITEN, Universiti Teknologi MARA, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Universiti Kuala Lumpur dan German Malaysia Institute, dan selain itu juga kerjasama bersama antara Intet UTM dan laluan khas bagi pelajar orang asli bagi kursus teknologi dan akan ditawarkan kemasukannya pada tahun 2022. Terima kasih, Berhormat Tuan. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah Kementerian Pembangunan Luar Bandar berhubung soal orang asli bercadang pada jangka panjangnya lah untuk meminda perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 153/2 untuk memasukkan orang asli supaya menikmati keistimewaan pendidikan dan perjawatan profesional. Terima kasih. Terima kasih. Pasir Gudang, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Setakat ini perkara 163 adalah perkara berkaitan dengan dasar. Tak mungkin saya boleh berjawab di dalam parlimen ini. Dan dari segi untuk memastikan bahawa
masyarakat orang asli ini lebih jauh ke depan. Kita telah banyak inisiatif yang kita lakukan setakat ini yang bermula beberapa tahun ini dan telah nampak perubahan-perubahan yang telah berlaku di Kementerian Pembangunan Luar Bandar di bawah JAKWA ini sendiri. Tetapi untuk perkara itu, kita perlu dapat penelitian dari segi perlembagaan dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Tebrau yang mencadangkan dan kita akan teliti dalam perkara itu untuk merubah sesuatu perkara perlembagaan ini. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Soalan tambahan ketiga saya jemput Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kesejahteraan masyarakat orang asli akan dipertingkatkan bagi memastikan komuniti ini boleh menikmati pembangunan sosioekonomi negara dengan lebih bermakna. Buat masa ini, kemiskinan dalam kalangan orang asli adalah 33.6%, malah tahap pendidikan yang rendah telah mengurangkan mobiliti sosial dan kebolehpasaran kumpulan ini. Soalan saya, apakah plan pembangunan masyarakat orang asli meningkatkan pembangunan sosioekonomi kaum ini? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Sungai Siput, sila. Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Terima kasih Sungai Siput. Sebab itu dari segi awalan jawapan saya, boleh dikatakan persoalan yang dibangkitkan oleh Sungai Siput agak menyeluruh. Sebab itu perancangan kita sebagaimana yang saya nyatakan tadi, di bawah program 5 fokus utama yang tak perlu saya sebutkan lagi. Dan kita semua tahu bahawa kalau keluarga kita sendiri pun, bahawa kalau kita nak membangunkan diri dan keluarga kita sendiri ini, saya berpendapat bahawa kita kena membangun dari segi kepada pendidikan. Maksudnya kita fokus kepada pendidikan. Sebab itu kita letakkan 5 teras utama. Kalau pendidikan ini dapat kita merubah kepada masyarakat orang asli, selain daripada pembangunan infra dan dari segi pembangunan lain-lain, sudah pasti saya percaya dalam masa jangka beberapa dekad ini kita mungkin boleh membangunkan orang asli pertamanya melalui pendidikan. Kemudian dari segi pendidikan, selepas itu barulah yang saya nyatakan tadi, latihan yang saya juga tak perlu sebutkan tadi, dari segi untuk kita membantu masyarakat orang asli ini tidak jauh ketinggalan daripada cerita yang di luar ini. Jadi terima kasih pada YB yang sentiasa prihatin. Saya tahu Sungai Siput merupakan salah satu kawasan asli yang agak membangun sedikit daripada tempat lain. Kita tahu sebenarnya. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab di seterusnya saya menjumpa Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Johor Bahru. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Johor Bahru berkaitan rumah untuk rakyat nombor 8. Sila. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Hormat Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Hormat Johor Bahru di atas keprihatinan tentang masalah perumahan rakyat di Malaysia. Untuk makluman oleh Yang Berhormat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa peka dan prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penduduk PPR berhubung isu penyelenggaraan. Sehingga 30 September 2021 terdapat 104 projek 97,196 unit rumah PPR telah siap dibina oleh KPKT. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 54 projek adalah rumah landed, manakala 100 projek pula merupakan rumah pansapuri. Daripada 100 projek PPR rumah pansapuri tersebut, sebanyak 8 PPR diurus dan diselenggarakan oleh KPKT. Sebanyak 92 PPR rumah pansapuri pula adalah di bawah pengurusan kerajaan negeri melalui SUK Perumahan Negeri atau lembaga perumahan negeri masing-masing. PPR yang diuruskan oleh KPKT diselenggarakan mengikut tata cara pengurusan aset tak alih bagi bangunan-bangunan kerajaan mengikut Pergalian Bilangan 2 tahun 2012. Pemantauan secara berkala setiap bulan dilaksanakan oleh ejen pengurusan dan penyelenggaraan bangunan bersama pihak Jabatan Perumahan Negara bagi memastikan pengurusan dan kerja-kerja pembaikan PPR dapat dilaksanakan secara teratur dan berjadual. Untuk makluman dari Yang Berhormat juga bagi PPR yang diuruskan oleh kerajaan negeri melalui sisa kerajaan negeri, SUK atau lembaga perumahan negeri, kos penyelenggaraan rumah PPR berkenaan ditampung melalui yuran penyelenggaraan yang dibayar oleh penghuni sendiri di samping peruntukan tambahan yang disalurkan oleh pihak kerajaan negeri kepada agensi penyelaras PPR negeri.
Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan juga turut menyediakan bantuan penyelenggaraan melalui program penyelenggaraan perumahan bagi membantu kerajaan negeri untuk menampung kos penyelenggaraan di perumahan awam swasta. Yang Amat Datuk Yang Bertua, KPKT juga turut menyediakan peruntukan melalui Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPM bagi membantu penghuni-penghuni perumahan berstrata kos rendah dan kos dana rendah swasta untuk membaik pulih dan menyenggara harta bersama. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT juga telah memperkenalkan inisiatif baru yang dikenal sebagai My Beautiful Keluarga Malaysia bagi meningkatkan imej perumahan berstrata jenis kos rendah awam yang tidak mempunyai Joint Management Body, Management Corporation, JMB/MC. Melalui inisiatif ini sebanyak 68 projek yang melibatkan 35 skim perumahan telah dikenal serta dibaiki untuk dibaik pulih dan selenggara dengan melibatkan kos sebanyak 14.95 juta. Selain itu, untuk Yang Berhormat, KPKT juga akan melaksanakan penilaian indeks PPR berdaya huni. Program ini dilaksanakan sebagai satu platform kepada komuniti PPR Malaysia untuk mengenal pasti amalan terbaik dalam mengawal selia pengurusan PPR negara. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Tambahan pertama sila jawapan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya nak bawa pemerhatian daripada Timbalan Menteri soal rumah kos rendah dan sederhana, terutamanya di bandar-bandar ini berbentuk strata. Jadi bila strata ni diletakkan di bawah pengurusan Pesuruhjaya Bangunan ataupun COB. Cuma yang berlaku sebagai contoh di Johor Bahru dan saya percaya mungkin berlaku di bandar-bandar yang lain, COB ni terlalu underpowered. Maklumat yang saya terima dari segi rumah ataupun tapak-tapak rumah ini ada lebih daripada 1,008 unit, 1,008 buah kawasan perumahan. Manakala kalau kita nak kira unit buah rumah dekat Johor Bahru berstrata ini 180,000 unit. Dalam keadaan untuk kos rendah ini di kalangan yang paling bawah. Maksudnya penglibatan penduduk itu kurang, dari segi bayaran itu banyak yang tertunggak dan sebagainya. Bila kita sebut soal penyelenggaraan, COB hanya bertindak atas aduan. Maksudnya dia tiada kekuatan untuk semak secara berkala dan sebagainya. Soalan saya kepada Timbalan Menteri, boleh tak KPKT yang saya mohon supaya semak balik COB di setiap negeri ataupun bandaraya ini supaya bersetimpalah dengan pembangunan yang pesat berlaku. Dan yang kedua, isu penyelenggaraan itu bukannya hanya perlu permohonan apabila keadaan terlalu lumpuh ataupun teruk, lift dah jatuh ataupun berlubang dan sebagainya, sedangkan penyelenggaraan itu perlu buat secara berkala. Jadi yang saya mohon daripada Timbalan Menteri, bagaimana kita memastikan penyelenggaraan secara berkala boleh berlaku dalam keadaan ada laporan JMB di kos rumah rendah ini, ada yang 4-5 tahun tak ada mesyuarat JMB dan sebagainya sebab penglibatan itu agak rendah. Jadi mohon respon daripada KPKT. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Johor Bahru, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Yang Amat Johor Bahru. Saya cukup tertarik dengan isu yang dibawa oleh Yang Amat Johor Bahru. Yang pertama ialah dari segi peranan JMB dan juga MC ini. Memang kita akui antara sedikit kelemahan adalah di segi pengurusan JMB dan juga MC ini. Yang kedua, dari segi penyelenggaraan yang Mak sebutkan tadi, bahawa terima kasih banyak berikan pandangan dan sebenarnya kita sentiasa prihatin tentang keperluan penyelenggaraan di rumah-rumah PPR ni. Sebab itulah untuk pengalaman Yang Amat Datuk Yang Bertua, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan kita menjadikan dua bentuk peruntukan penyelenggaraan. Yang pertama ialah Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPN seperti mana yang sebutkan tadi, dan yang kedua ialah program penyelenggaraan perumahan yang di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. Saya sebenarnya ada maklumat Datuk Yang Dipertua Yang Muat Johor tentang jumlah peruntukan yang telah pun kita keluarkan termasuk negeri Johor. Negeri Johor memanglah antara umpamanya tahun 2016 hingga 2021 sejumlah 17,162,753 ringgit telah pun kita keluarkan
bagi kita membantu penyelenggaraan rumah-rumah PPR di negeri Johor. Dan juga pada keseluruhannya kalau kita lihat sejumlah 2016 hingga 2021 ini ialah 23,893,937 wang telah pun kita keluarkan bagi penyelenggaraan negeri Johor. Ya Hormat, kita akui bahawa memang terdapat juga kadang-kadang kerosakan-kerosakan. Sebab itulah kita minta supaya JMC juga pihak pengurusan dan kerajaan negeri dapat membantu kita bagaimana supaya kita memberikan kesedaran kepada penduduk, penghuni-penghuni rumah supaya mereka menjaga bersama dengan kita keadaan rumah ini dan tidak berlaku vandalism yang boleh melibatkan kerosakan kepada rumah-rumah perkaran. Sebenarnya ada 6 Pasal COB sikit di Perdana Menteri, komen. COB ini dia saya tak apa ni Ahmad tadi? Siapa? Pesuruhjaya bangunan yang agak understaff macam di Johor Bahru hanya ada 4-5 pegawai saja. Antara kelemahan-kelemahan sebab ini melibatkan juga kerajaan negeri sebenarnya Ahmad, dan kita sebenarnya meneliti antara isu-isu yang saya sebutkan tadi, antara ialah dari segi kelemahan dan juga pengurusan JMB COB dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan lihat. Dan dalam konteks penyelenggaraan ini kita ada 6 skop penyelenggaraan yang terpaksa kita lakukan. Walaupun yang Mak sebutkan tadi ada lift yang lama rosak dan sebagainya. Ini kita perlukan feedback bukan saja daripada penyelenggaraan pengurusan perumahan tadi, dan juga kita perlukan juga maklumat daripada kerajaan negeri dan pihak-pihak kuasa tempatan dan sebagainya. Terima kasih. Ya Mak Ketua. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Dato' Pengerusi. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawabkan soalan tali YB Johor Bahru. Ya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya adalah macam mana pendekatan atau pendekatan kontraktor penyelenggaraan dipilih untuk buat kerja penyelenggaraan. Adakah prestasi mereka dikawal dan dipantau, dan adakah mereka yang tidak perform punya disenaraikan hitam? Saya nak bagi satu contoh lah di kawasan saya, PPR Desa Mutiara. Ya, peruntukan sudah dijatuhkan untuk menggantikan pumpung beberapa blok. Kontraktor sudah buka pumpung, tapi sudah 2-3 minggu belum pasang pumpung yang baru atas alasan atap yang baru belum sampai atau tak ada stok. Jadi macam mana ini boleh berlaku yang menyusahkan penduduk-penduduk di sana. Jadi saya berharaplah ada kaedah untuk senarai hitam kontraktor yang tidak prihatin kepada rakyat dan tidak buat kerja dengan standard yang bagus. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Dato' Yang Pertua. Terima kasih sahabat saya di Tebrau yang sering menimbulkan masalah perumahan-perumahan di kawasan beliau. Yang mana Dato' Yang Pertua, saya tak tahu sama ada isu kelewatan kontraktor ini disebabkan kita berhadapan dengan COVID-19 ini ataupun masalah kontraktor itu sendiri. Namun demikian, dalam kita melaksanakan projek-projek perumahan, termasuklah projek-projek lain, masalah kontraktor, masalah kewangan mereka juga merupakan sebab berlakunya kelewatan kepada pelaksanaan apa juga kerja yang dilakukan oleh kontraktor ini. Namun Datuk Yang Pertua, desa apa tadi Wan? Desa Mutiara. Saya akan tengok Yang Mat, sebab kita ada 2 bentuk pembaikan penyelenggaraan. Yang pertama ialah kerajaan negeri, peruntukan bawah kerajaan negeri, dia akan diurus oleh kerajaan negeri. Yang kedua ialah bawah KPKT. Sebab itulah pelantikan kontraktor adalah secara kaedah tender sebahagia mengikut kaedah perolehan kerajaan. Kontraktor yang telah disenarai hitam
tidak akan dilantik semula. Jadi Datuk Yang Bertua, saya akan tengok dengan terberau ni apa sebenarnya isu sebenar di terberau sehingga atap telah dibuka tapi tak boleh dipulihkan semula menyebabkan penghuni-penghuni menghadapi masalah. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Hazalina Osman Said Pengerang. Speaker, soalan saya soalan nombor 9. Perdana Menteri Dalam Negeri Timbalan jawab. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih pada YB Pengerang. Tuan Ketua, untuk makluman Yang Berhormat, statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 7 hari bulan Disember 2021 menunjukkan seramai 53,299 orang atau bersamaan dengan 79.71% orang banduan telah lengkap menerima vaksin dos 2 dan dos tunggal. Dan yang selebihnya telah mendapat dos 1 berjumlah 6,262 orang. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara Malaysia telah mengambil langkah proaktif bagi melaksanakan program pemberian vaksinasi COVID-19 kepada banduan. Ini terbukti apabila program pemberian vaksinasi telah pun dilaksanakan secara berperingkat bermula beberapa bulan yang lepas sehingga berjaya mencapai jumlah yang tinggi dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Inisiatif ini juga telah digerakkan di peringkat negeri dan kerjasama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di mana pemberian suntikan vaksin COVID-19 dilaksanakan oleh pejabat kesihatan daerah yang berhampiran. Dalam masa yang sama, program ini akan terus dilaksanakan dan diperhebatkan dari masa ke semasa di bawah program vaksinasi COVID-19 Immunization Task Force atau CITF. Dan untuk makluman Yang Berhormat di Depo Tahanan Immigration seluruh negara pada 10 hari bulan sehingga 10 bulan 11 21 yang telah divaksin dan telah menerima dos 1 adalah berjumlah 18,385 orang dan yang telah mendapat dos 2 adalah seramai 5,748 orang. Sekian Yang Dipertua. Soalan pertama sila Pengarang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga saya ucap terima kasihlah kerana mereka-mereka dalam penjara tidak dianaktigikan. Soalan seterus saya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah apakah dasar kerajaan terhadap golongan sedemikian yang ditahan? Pertama sekali mereka-mereka dalam tahanan immigration, adakah mereka divaksin? Kedua, mereka yang ditahan dalam kategori riman, adakah mereka juga divaksin? Dan paling akhir, Yang Berhormat Speaker, mereka dalam death row, kematian yang 1,000 lebih moratorium, adakah mereka diberikan COVID vaksin ataupun tidak? Terima kasih. Terima kasih Pengarang. Sila Timbalan Menteri. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana soalan itu sangat spesifik, kita akan beri jawapan bertulis kepada YB Pengarang. Baik, terima kasih. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Kota Raja. Tuan Dipertua, seperti yang diketahui, penjara ini penuh sesak. Dan di antara penyebar awal COVID-19 di Malaysia ini, penjara Kajang dan penjara Lostar. Untuk mengelakkan kesesakan di pusat tahanan dan penjara, apakah kerajaan bercadang dah pun, tapi tambahkan lagi, membebaskan mereka yang tidak serius tuduhan untuk menggantikan dengan khidmat masyarakat seperti yang dilakukan di Amerika dan negara-negara Eropah yang lain yang tidak dinilai tidak lagi berbahaya, maka dibebaskan awal untuk mengelak kesesakan penjara supaya penyebaran COVID ini dapat dikawal dan mereka diganti dengan khidmat masyarakat. Apakah kerajaan bercadang untuk buat demikian? Terima kasih Ketua Raja. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih soal pada YB Kota Raja. Sebenarnya di negara kita sudah pun melaksanakan pelepasan banduan secara berlesen bagi mereka untuk berkhidmat dengan ada yang bekerja dan ada juga yang melakukan kerja-kerja di lapangan berarti melibatkan khidmat masyarakat. Jadi ianya akan diperbaiki lagi
supaya penjara-penjara kita tidak terlalu sesak, dan ada juga pusat-pusat penjara sementara yang telah dibina dan ianya akan pertimbangkan sama ada keperluan untuk menambahkan lagi pusat-pusat tahanan sementara ini. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih. Soalan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Segambut. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Sumber Manusia atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Ketua, berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Segambut ini yang terus sangkut dengan ekonomi gig. Jadi pekerja ekonomi gig mendapat sambutan yang amat baik oleh rakyat dan telah menjadi trend semasa untuk dijadikan sebagai kerjaya tetap ataupun sementara. Apatah lagi ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, gig ekonomi ini banyak membantu dalam ekonomi cycle negara. Rakyat juga kini bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia melalui platform tempatan seperti Grab, GrabFood, Lalamove, Foodpanda dan sebagainya. Atas keprihatinan kerajaan terhadap pekerja ekonomi gig, terutamanya rakyat kita yang menghadapi situasi yang tidak dijangkakan ini, kerajaan mengambil langkah aktif dengan menyediakan perlindungan sosial iaitu skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789. Walaupun pada mulanya skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri hanya terpakai secara mandatari kepada pemandu teksi yang bekerja sendiri. Kemudian ianya diperluaskan kepada pemandu e-hailing bermula 1 November 2018. Menyedari perusahaan perkhidmatan pengangkutan dan penghantaran barangan atau makanan telah mulai mendapat permintaan dalam pasaran dan juga penawarannya yang tinggi, kerajaan telah mewajibkan pekerja perusahaan ini secara mandatari mendaftar dan mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri mulai 1 Oktober 2021 sebagai salah satu pelan memastikan kategori tersebut mempunyai perlindungan keselamatan sosial. Ini kerana mereka merupakan golongan yang berisiko tinggi mengalami kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. Langkah ini memperlihatkan keprihatinan kerajaan terhadap ekonomi gig yang banyak membantu negara mengekalkan rantaian ekonomi di saat pandemik COVID-19 ini. Berdasarkan pada maklumat ini, OBS, orang bekerja sendiri, aktif sehingga 3 Disember 2021 dalam sektor penghantaran barangan dan makanan adalah seramai 210,516 orang yang telah mendapat manfaat daripada daftar ini, daripada sistem Perkeso yang telah dilancarkan ini. Dan daripada jumlah tersebut yang mewakili orang bekerja sendiri yang paling ramai mendaftar dalam program Perkeso ini seramai 348,663 orang pencarum cara aktif yang bekerja sendiri yang tanpa majikan. Jadi dengan itu dalam perkembangan ini kita tengok sama ada dasar dan undang-undang yang bersesuaian akan dicadangkan setelah kementerian mendapatkan maklumat yang menyeluruh bagi keperluan alam pekerjaan gig bagi melindungi mereka di masa akan datang. Keprihatinan kerajaan terhadap perkara tersebut dihasratkan dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2021 hingga 2025 dengan menetapkan jaminan untuk menyokong pembangunan ekonomi gig. Walau bagaimanapun, negara menuju ke peralihan fasa daripada pandemik kepada endemik, bermakna permintaan dan penawaran terhadap perkhidmatan ekonomi gig ini dijangka akan berterusan dan meningkat. Bukan itu sahaja, kerajaan juga telah menyalurkan sejumlah peruntukan khas di bawah kementerian atau mana-mana agensi berkaitan bagi memacu perusahaan ini agar terus berdaya saing. Sekian, terima kasih. Sila, soalan tambahan, Encik Segambut. Terima kasih. Soalan saya sebenarnya bagaimana kita nak pastikan sektor ini kekal relevan. Jadi persoalan sekarang di luar sana ramai orang mengatakan
industri ini sekarang mempunyai kawal selia yang terlampau, over regulation, kerana ada banyak kementerian mula terlibat. Kita ada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita juga ada Kementerian Sumber Manusia. Jadi bila terlalu banyak kementerian, terlalu banyak pendaftaran, dia hilang flexibility. Jadi bagaimana Kementerian Sumber Manusia boleh pastikan there is no over regulation untuk sektor ini? Terima kasih. Terima kasih Segambut. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Memang bagus bila banyak kementerian terlibat bagi kita fulfill the vacancies for the unemployed in the market. So, cuma KSM, Kementerian Semua Manusia, sekejap tak apa, bagi saya jawab. Bagi saya jawab, tak apa. Kementerian Semua Manusia mengambil inisiatif untuk memberi perlindungan kepada mereka-mereka yang dipanggil OBS yang mana contract for service. Contract for service bermakna mereka tidak ada majikan. Seperti mana mereka kita katakan tadi subkontraktor. Pekerja-pekerjanya tidak ada perlindungan. Jadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Semua Manusia memberi perlindungan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam e-hailing, gigs ekonomi ini, yang mana sekarang ini memberi pulangan yang sangat bagus bagi membantu negara bagi menyediakan pendapatan kepada pekerja-pekerja yang tidak ada dalam pasaran. Jadi saya sarankan lagi banyak kementerian yang terlibat lagi bagus. Sekian, terima kasih. Saya rasa kalau boleh Kementerian Sumber Manusia kena lead, kerana kalau terlalu banyak kementerian dia akan jadi isu birokrasi. Jadi walaupun niat mereka adalah untuk melindungi mereka, bila ada birokrasi, sektor ini akan jadi tidak relevan. Orang akan tercicir. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita bangkit pada soalan ini. Memang Kementerian Semua Manusia mengetuai bagi memberi perlindungan kepada mereka ketika mereka bekerja akan tidak dijangka menerima musibah, kemalangan dan sebagainya. Dan memang mereka terdedah kepada risiko musibah yang sangat tinggi. Dengan mereka kadang kita ambil contoh sebagai food panda, yang mana mereka membawa motor untuk menghantar permintaan ini. Jadi mereka terdedah kepada kemalangan. Kemungkinan sesuatu yang di luar jangkaan berlaku. Jadi Kementerian Semua Manusia melalui agensinya telah membuat satu inisiatif bagi memberi perlindungan kepada mereka. Maknanya secara tidak langsung kita mengetuai lah, indirectly mengetuai pekerja-pekerja gig ini dalam mereka mendapat sumber pendapatan. Sekian, terima kasih. Soalan tambah kedua, saya jemput Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya kepada Timbalan Menteri Manusia, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan DOSM, jumlah orang bekerja sendiri OBS adalah seramai 2.4 juta orang, manakala jumlah pekerja sendiri yang mencarum secara aktif hanya seramai 337,443 orang, iaitu sebanyak 14.2% saja. Jumlah tersebut merangkumi semua sektor pekerjaan sendiri, daripada penghantaran barangan atau makanan hinggalah petani atau nelayan. Saya percaya skim keselamatan sosial pekerja sendiri SPS ini merupakan satu program yang sangat bagus apabila ia menyediakan jaringan keselamatan sosial kepada golongan orang-orang bekerja sendiri OBS. Soalan saya, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak Kementerian Sumber Manusia bagi meningkatkan jumlah pekerja sendiri yang mencarum dalam SPS, dan adakah kementerian mempertimbangkan untuk melantik ejen-ejen perseorangan yang turun ke padang secara khusus bagi mempromosikan skim tersebut hingga ke akar umbi? Terima kasih. Yang Ketua. Terima kasih sahabat saya daripada Papar, yang memang kita akui daripada jumlah 2.4 juta yang bekerja sendiri telah mendaftar sebanyak 337,443 orang. Ketika kita menghadapi pandemik COVID-19, lebih kurang setahun lebih, kita berjaya mendaftar e-hailing ini ataupun bekerja sendiri OBS ini sebanyak 337 orang 443 yang mendaftar di bawah skim pelindungan OBS yang dijalankan oleh agensi Kementerian Semua Manusia. Jadi bagi mempertingkatkan jumlah pekerja sendiri mencarum dengan
SKSPS ini, Kementerian Semua Manusia melalui PKSO telah melantik 11 agensi, persatuan-persatuan, NGO dan juga ejen keselamatan sosial pekerjaan sendiri juga ataupun ejen korporat bagi melaksanakan memugut dan mengutip caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Pelantikan ejen korporat ini adalah mengikut ketetapan di dalam terma dan syarat-syarat bagi maksud pungutan dan penerimaan bayaran caruman. Ejen SKSPS ini adalah ejen korporat yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti promosi, publicity dan pemudah cara bagi tujuan tuntutan faedah SKSPS ini sekiranya berlaku sesuatu musibah. Hasil pelantikan ejen korporat tersebut seramai 44,646 orang yang bekerja sendiri telah berjaya didaftar dan dicarumkan sebagai pencarum PKSO dengan kutipan caruman sebanyak 6.9 juta mulai daripada Januari 2021 sehingga kini. Baru hampir 12 bulan. Pada tahun 2022, PKSO dalam tindakan melaksanakan pelantikan ejen ini ataupun ejen individu untuk turut serta bergiat aktif dalam usaha mendaftarkan lebih ramai pekerja sendiri dengan SKSPS termasuk mempromosikan serta sebagai pemudah cara dan cara-cara membuat tuntutan faedah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Boleh ada tambahan pendek? Masa dah cukup panjang untuk soalan ini. Saya jemput seterusnya. Yang berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid, Kemaman. Terima kasih, Datuk. Soalan Kemaman nombor 11. Sila Menteri Kesihatan Timbalan jawab. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman, jiran saya ni. Jangka hayat katil yang ideal adalah 10 hingga 15 tahun. Tetapi ianya bergantung kepada tempoh penggunaan dan kekerapan kerosakan. KKM telah memperuntukkan sejumlah 4.5 juta kepada Hospital Kemaman bagi perolehan peralatan perubatan sepanjang tempoh 2020 sehingga Oktober 2021 mengikut keutamaan pihak hospital dan JKN. Peralatan ini termasuk peralatan perubatan yang diperlukan dalam menangani wabak COVID-19 di Hospital Kemaman. Daripada peruntukan ini, pihak hospital telah memperolehi 5 unit katil ICU beserta kelengkapan lain bagi perawatan pesakit di hospital ini. Pihak kementerian akan sentiasa memantau keperluan dalam penambahan dan penggantian katil ini dari masa ke semasa agar perkhidmatan kesihatan di hospital ini tidak akan terjejas. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Soalan tambahan, sila, Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas maklumat dan jawapan yang diberi. Untuk makluman Dewan, sebelum ini ketika berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang memuncak di Kemaman, sebahagian ruang dan katil wad pesakit wanita di Hospital Kemaman ini terpaksa digunakan untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. Hal ini menyebabkan sebahagian daripada pesakit wanita terpaksa berkongsi wad dengan pesakit lelaki lantaran kekurangan katil dan juga ruang mencukupi untuk merawat pesakit COVID-19. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kementerian agar situasi ini tidak lagi berulang pada masa hadapan agar rawatan pesakit di hospital dapat dijalankan dalam keadaan mesra dan selesa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. 1 minit. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat sekali lagi. Berkenaan dengan katil ni, terutamanya kalau dia bersangkutan dengan masalah COVID, bila ada peningkatan kes. Seperti yang berlaku di banyak tempat juga. Dan seperti yang berlaku baru-baru ini di Lembah Kelang, di mana ada surge capacity dibuatkan untuk membantu masalah-masalah katil di ICU ataupun katil di ward sebagainya. Ini memang KKM mengambil perhatian yang serius. Sebab apa? Kita tak boleh biarkan pesakit duduk atas lantai. Itu perkara yang penting. Jadi kalau kita dapat maklumat dan kalau dapat maklumat daripada JKN, tentulah JKN akan mengetahui perkara ini lebih dahulu, maka tindakan-tindakan yang akan diambil. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat, KKM akan meneliti perkara yang berlaku di Hospital Kemaman ini dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya
untuk membantu rakyat di sana. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya mohon menyatakan kesediaan kerajaan dalam mendepani viral baru yang lebih bahaya. Kedua, bagaimana kementerian akan memberi jaminan jangkitan viral baru tidak akan jangkit kepada murid-murid sekolah untuk meyakinkan ibu bapa yang akan hantar anaknya ke sekolah. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sila. Sedikit bagi kesihatan sebab masih lagi kementerian. Soalan ni katil. Katil ke vaksin. Saya pun Datuk Yang Dipertua dia keluar sikit. Walau bagaimanapun kalau kita bimbang anak-anak kita nak pergi sekolah keselamatan, maka kita pastikan anak-anak kita mendapat vaksin sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan tentang katil. Saya bagi Hang Tuah Jaya. Dia sendiri nak jawab, dia nak tanya tadi awal. Terima kasih Datuk Ketua. Timbalan Menteri, di kemuncak kes COVID baru ini di Melaka, kita bukan sekadar berdepan dengan masalah tidak cukup katil di ICU, itu juga berdepan dengan bekalan oksigen yang kritikal. Saya ingin tanya Yang Timbalan Menteri, apakah perkara ini boleh dirungkai dengan segera supaya tidak berlaku di masa akan datang? Dan yang kedua berkait tentang rehab untuk pesakit long COVID. Apakah ada perancangan kementerian terutama di negeri Melaka ini? Kerana kita tahu Melaka antara negeri yang lambat mendapat vaksin dan justru berikan kesan kepada rakyat Melaka. Terima kasih. Terima kasih Yang Tuah Jaya. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Tuah Jaya. Ya, sudah tentu apabila berlaku peningkatan yang mendadak ataupun berlaku ketidakcukupan katil-katil, maka kita akan melihat apa laporan daripada pengarah hospital, apa laporan daripada JKNS dan JKN, dan kerajaan KKM akan turun secepat mungkin. Kita dah melalui perkara ini yang berlaku di Lembah Kelang contohnya dan juga di tempat-tempat yang lain. Perkara tentang tangki oksigen, perkara tentang katil, perkara tentang ICU dan sebagainya. Dan kita ada melakukan contohnya repurpose dengan izin, repurpose ward, repurpose tempat supaya kita dapat alihkan. Kalau dah penuh di ICU tu maka kita gunakan tempat lain. Jadi ini perkara yang penting. Soalan tentang tadi itu adalah soalan yang dah terlepas tadi. Long COVID. Soalan yang akhir long COVID tu sudah long being asked. Ya. There's no more long. Tadi peringkat awal. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih. Soalan jawab lisan seterusnya tak boleh more than 3. Minta maaf pula. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Nik Azmi Nik Ahmad Setia Wangsa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan setiawangsa nombor 12. Sila Menteri Sumber Manusia Timbalan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya daripada Setiawangsa. Jadi bagi berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan ini, bagi meningkatkan dana pelaburan, kerajaan melalui PKSU telah mengambil langkah untuk melabur dalam skim insurans kenderaan penjawat awam berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 75 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 yang memperuntukkan wang pertubuhan yang tidak digunakan dengan segera hendaklah dilaburkan. Manakala My Future Jobs adalah portal pekerjaan nasional yang diperkenalkan untuk membantu majikan dan pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Pada 18 Disember 2019, Kabinet telah meluluhkan sistem insurans pekerjaan ataupun SIP yang dijalankan oleh PKSU bagi melaksanakan peranan perkhidmatan pekerjaan awam untuk semua tenaga kerja yang menggantikan Jobs Malaysia. Kerajaan pada 15 Jun 2020 melalui inisiatif penjana My Future Job mempunyai mandat untuk menjadi satu portal padanan pekerjaan nasional yang bertindak sebagai platform pasaran buruh aktif. Portal ini adalah terbuka kepada awam
dan boleh dilayari secara percuma. Tiada sebarang caj dikenakan kepada pencari kerja dan majikan yang berdaftar dan menggunakan portal My Future Jobs berbanding penyedia perkhidmatan pekerjaan swasta yang lain. Semenjak pelancaran My Future Jobs pada tahun 2020 sehingga 12 November 2021, seramai 1.25 juta jumlah pencari pekerja telah akses ataupun telah didaftarkan dalam My Future Job dan seramai 414,339 orang pencari kerja telah berjaya mendapat pekerjaan walaupun baru diperkenalkan dalam tahun ini. Sesungguhnya pencapaian portal My Future Jobs sewajarnya perlu dihargai dan pastinya pihak kementerian akan terus-menerus meningkatkan lagi usahanya melalui agensinya iaitu Perkeso dan akan terus menambah baik daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Soalan pertama sila, Setiawangsa. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertama sekali Setiawangsa ingin bertanya berapakah jumlah wang yang dibelanjakan untuk operasi My Future Jobs. Dan kedua, apakah semakan atau pantauan yang dibuat supaya kita melihat My Future Jobs ini benar-benar berkesan. Sebab kita terima banyak aduan daripada pemohon bahawa mereka tidak sukar mendapat kerja dan majikan hanya menggunakan My Future Jobs ini supaya mereka mendapat subsidi upah daripada pihak kerajaan. Terima kasih, Setiawangsa. Silakan. Okey, terima kasih kepada sahabat daripada Setiawangsa. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dengan soalan ini boleh kita merongkaikan kekusutan yang berlaku di antara majikan dan pekerja. My Future Job ini bukan sahaja selain daripada jumlah yang dibangkitkan, berapa perbelanjaan untuk kita bina My Future Job punya portal ini, yang tu kita tunggu selepas exit 31 Disember 2021 ini closing of account dia akan berlaku. Jadi kita akan dapat maklumat sebab lain belum lagi tengah running. So itu yang pertama. Yang keduanya, kita buka juga My Future Job ini bukan sahaja kepada majikan. Bukan sahaja kepada majikan yang kita boleh mendapat pekerjaan melalui mereka-mereka yang mencari pekerja. Individu juga boleh akses untuk melihat peluang-peluang pekerjaan dalam My Future Job ini. Jadi insya-Allah kita tidak mengikat My Future Job ini hanya kepada majikan. Kita buka kepada semua pencari-pencari kerja dalam pasaran dan insya-Allah setakatlah seperti yang saya sebut tadi, sambutan daripada pencari kerja sangat menggalakkan walaupun dalam masa setahun kita baru melancarkan My Future Job. Sekian, terima kasih. Yang jumlah tu boleh bagi secara bertulis? Secara bertulis. Mike. According to the accounting system, dia akan closing December 31st. Then Januari kita boleh bagilah jawapan dia secara keseluruhan berapa kita belanja sekarang ni tengah running on. Okey? Okey, terima kasih. Soalan tambahan kedua saya jemput Tebrau. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih jawapan dari Timbalan Menteri yang menyebutkan ada setakat ini ada 1.5 juta lah sudah daftar melalui My Future Job dan lebih kurang 500,000 sudah dapat pekerjaan. Saya pun tahu melalui skim ini kerajaan ada bagi allowance bagi sesiapa yang sudah daftar, sudah pergi interview tapi tak dapat ditawarkan pekerjaan. Jadi saya nak tanyalah, adakah 1.5 juta tolak apa yang sudah dapat pekerjaan punya semua sudah terima allowance itu dan berapa sudah disalurkan setakat ini? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih. Memang dalam sistem My Future Job, portal My Future Job ini, bila pencari kerja mendaftar sahaja akan diberi bulan pertama sebanyak 300. Dan seterusnya kalau tak dapat kerja lagi diberi lagi 300 bila mendaftar sahaja. Bila mendapat kerja yang ditawarkan oleh mana-mana majikan melalui sistem My Future Job, bulan pertama dia, hari pertama dia melaporkan diri bekerja di mana-mana tempat, My Future Job melalui sistem ini akan memberi satu imbuhan lagi sebanyak 400 bagi
mereka-mereka itu, pencari kerja itu, orang itu untuk memulakan kehidupan sebagai pekerja yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan ketiga, sila Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat salah satu masalah sebenarnya di kalangan mereka yang ingin mencari kerja ialah saya sendiri di Lembah Pantai kami ada pusat kerja, tapi rata-rata ada masalah di antara mereka yang mohon kerja dan yang akhirnya mendapat kerja. Apakah yang kementerian boleh lakukan untuk membantu terutama anak-anak yang tinggal di kawasan bandar lebih mempunyai semangat untuk menerima apa sahaja kerja yang ada supaya sekurang-kurangnya mereka tidak menganggur. Ini satu masalah yang besar. Langkah-langkah kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Lembah Pantai, sila. Terima kasih. Terima kasih. Kita mendapat data daripada Jabatan Perangkaan ataupun DOSEM berkenaan dengan pencari kerja. Jadi salah satu rancangan kerajaan ataupun tindakan kerajaan bagi mereka mendapat kerja dengan kita menyediakan seperti portal My Future Job. Yang kedua, kita membantu gig ekonomi ataupun e-hailing ini, yang terlibat dalam e-hailing ini, dengan memberi perlindungan kepada mereka supaya mereka lebih bersemangat bila berlaku sesuatu musibah ketika mereka menjalankan kerja, seperti mana kerajaan telah mengumumkan bahawa subsidi ataupun skim bantuan kepada mereka yang mendaftar sebagai pencarum OBS ini diberi subsidi ataupun bantuan sehingga 70% subsidi yang mereka masuk sebagai pencarum hanya mengeluarkan 30%. Jadi kalaulah berlaku dalam masa setahun apa-apa musibah ketika itu, mereka akan dilindungi. Bukan saja mereka, mungkin kalau mereka ada keluarga, anak-anak mereka juga dilindungi berdasarkan kepada skim-skim yang ditawarkan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya yang ada, dia panggil segmentation ataupun segmentasi perlindungan pencarum yang mereka mendapat benefit. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih. Dengan ini, Ahli Berhormat, tambahlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Usul. Tuan Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan dalam peringkat jawatankuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2022, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 9 Disember 2021. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong. Baik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Sebulat suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2022 dalam kurungan DR9 Palang 2021 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Yang berhormat, saya ada dapat senarai yang panjang akan menghadkan 23 ahli-ahli akan berbahas peringkat jawatankuasa, dimulakan dengan Yang Berhormat Paul Dickson, kemudian diikuti oleh Kota Samarahan, Lembah Pantai, Libaran, Batu Kawan, Kuala Kerai, Pokok Sena, Jerai, Papar, Jerantut, Tuaran, Jempol, Ledang, Stiu, Kepung, Dungun, Tangga Batu, Kebaman, Keluang, Baling, Wangsa Maju, Tebrau, Kota Melaka dan Yang Berhormat Tumpat.
Dengan ini saya jemput Yang Berhormat Tuan Pengerusi isu peraturan. Sebelum Yang Berhormat Port Dickson berbahas, saya pun mengambil kesempatan memandangkan Yang Berhormat Port Dickson ada. Saya berharap Yang Berhormat Port Dickson juga akan menyokong perkara yang dibangkitkan. Kemarin Menteri Perpaduan telah menjawab satu soalan. Saya membangkitkan perkara ini di bawah peraturan 18.1, iaitu perkara berkepentingan awam yang dikendaki disegerakan, iaitu menjawab soalan mengatakan bahawa disebabkan oleh penularan varian Omicron, perarakan semasa Thaipusam dan Chingay akan dibatalkan atau dilarang. Maka saya telah memasukkan satu usul memohon supaya perkara ini dibahaskan. Sebabnya adalah selepas berita itu dilaporkan, terdapat banyak maklum balas dan rintihan dan aduan dan ketidakpuasan hati rakyat di luar sana yang bertanya, kalau pilihan raya Dewan Undangan Negeri Melaka boleh diadakan, pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak boleh diteruskan, memandangkan juga 95% daripada orang dewasa di Malaysia telah pun menerima suntikan vaksin, kenapakah larangan ini dilakukan, diarahkan oleh kementerian? Dan ia juga boleh menyebabkan kegusaran dan masalah-masalah lain yang boleh menggugat keharmonian di negara kita. Jadi saya berharap supaya notis usul saya ini akan diterima dan dibenarkan untuk dibahaskan, dan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk merayu kepada Kementerian Kesihatan bagi pihak semua ahli-ahli pembangkang di sebelah ini dan juga kepada Kementerian Perpaduan supaya menyimak semula keputusan itu. Kalau pilihan raya Melaka, pilihan raya di Sarawak boleh dibenarkan dengan SOP yang ketat, saya cuma merayu supaya perarakan semasa Thaipusam dan Chingay dibenarkan dengan pematuhan SOP yang ketat. Satu lagi perkara, Menteri Perpaduan telah menyatakan bahawa tidak ada perarakan akan dibenarkan, iaitu perarakan Silver Chariot dan juga Kavadi. Tetapi SOP yang ketat akan dikenakan. Untuk makluman Tuan Pengerusi, kemuncak perayaan Thaipusam dan Chingay adalah perarakan Kavadi, Silver Chariot dan Chingay. Kalau tidak ada perarakan, tidak ada sebarang perayaan. Jadi saya mohon untuk perbetulkan perkara itu, merayu supaya perkara itu diberi perhatian, dan sebelum Dewan Yang Mulia ini ditangguhkan, untuk makluman Tuan Pengerusi, kedua-dua perayaan ini akan berlaku pada tahun depan, satu pada bulan Januari, satu lagi pada bulan Februari. So cuma rayuan saya adalah supaya usul saya diterima dan dibahaskan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Jelutong. Dengan usul tersebut akan diterima oleh pejabat yang dipertua. Nanti keputusan akan dimalukan. Terima kasih. Telah pun dihantar pagi tadi. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, Kepala Bekalan B47 dan Kepala Pembangunan P47 di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia terbuka untuk dibahas. Oleh itu saya menyebut Yang Berhormat Port Dickson untuk membahas. Terima kasih. 5 minit. Mengurusi 31000 pembangunan. Pertama saya ingin merujuk kepada kenyataan Menteri semalam yang sedikit melegakan tentang 5G, bahawa belum ada keputusan tamat dan kesediaan beliau mengangkat kepada untuk pertimbangan kabinet supaya ada penilaian semula melihat kepada semua pertimbangan concern yang dibangkit oleh kebanyakan pihak termasuk MNOs atau telcos. Satu perkara yang juga membimbangkan ialah bahawa 5G ini akan memusatkan perhatian kawasan bandar. Itu yang disebut, saya minta penjelasan daripada Menteri. Kerana kalau ini berlaku, kesenjangan itu lebih melebar dan kedudukan masyarakat desa luar bandar pedalaman ini akan lebih terkesan. Sudahlah tidak ada 4G sekarang pun, kita buat 5G, kita tinggalkan mereka juga. Jadi ini satu hal yang mesti diberikan perhatian. Dan apakah yang hal-hal yang dibangkitkan? Lobby oleh pihak syarikat itu memang agresif betul.
bukan saja sebelah kerajaan tapi juga sebelah pembangkang. Kita bukan soal setuju atau tidak, tetapi hal yang dibangkitkan ialah pertamanya, apakah sistem monopoli begini boleh dipertahankan dalam negara kita? Dan apakah kesan monopoli ini? Itu pertama. Keduanya, soal kontrak itu harus lebih telus. Tanpa ketelusan ini, kita tidak tahu mengapa anugerah kepada Ericsson, tidak kepada Huawei atau syarikat-syarikat lain, dan apa kos dan tender. Mengapa dia rahasiakan? Ya? Dan berikutnya, apa kos sebenarnya? Kenyataan itu bukan daripada menteri, tapi sebelumnya 15 bilion, 18 bilion, 20. Ini dah sampai hampir besar dengan satu MDB. Saya nak ingatkan menteri kalau dalam calang silap nanti berakhir dengan masalah MDB di mahkamah. Jadi saya harap ini diberikan perhatian supaya kos itu dapat diketahui dan dapat kesan sekarang. Ya. Kemudian telco atau MNO, mobile network operators ni melahirkan kebimbangan. Kos katanya tinggi, membebankan mereka. Mengapa tidak boleh diberikan suatu ruang untuk ada persaingan yang lebih telus dan bebas? Semua ini dibangkitkan dalam keadaan negara harus lebih matang, memilih satu cara dan kaedah yang lebih telus dan adil. Sekarang ni memang kerajaan boleh menggunakan kuasa, memaksa atau mempengaruhi telco sebab kebanyakan telco ini ada saham, pegangan saham daripada syarikat kerajaan. Tetapi ini bukanlah petanda sihat untuk menjamin suatu keadaan ekonomi yang boleh dirangsang secara lebih meyakinkan. Kalau ini tidak dilakukan secara lebih telus, saya bimbang ia akan menghakiskan keyakinan pelabur dalam dan luar negara terhadap keupayaan kita. Dan hal-hal ini saya minta dijelaskan sebab Datuk Yang Timbalan Bertuah, bila kita kemukakan kepada Menteri Keuangan 2 kali, peringkat dasar, peringkat terkuasa langsung diketepikan, tidak dijelaskan. Ini sebab itu saya minta supaya Menteri bagi penjelasan. Dan terkait dalam perkara ini tentang penerangan umumnya, dengan pengalaman Yang Berhormat Menteri dan dengan yang dikatakan kematangan politik Malaysia, saya harap Kementerian Penerangan dan Komunikasi ini berilah pendekatan lebih lunak supaya perbahasan lebih terbuka, dan jangan jadi media di bawah kementerian itu alat propaganda, incessant propaganda untuk pertahankan keadaan kerajaan tanpa memberi ruang yang secukupnya kepada pandangan-pandangan lain, bukan saja pembangkang, civil society, para tokoh akademik. Kerana kalau ini dilakukan, tak usah bicaralah tentang keluarga Malaysia, kematangan politik dan kewarasan kita. Jadi saya harap dua perkara ini, kena 5G ini dia mengaitkan banyak isu, ya, ketelusan, kaedah mengurus perniagaan cara lama, ya, dia balik kepada kaedah lama, tindakan kerajaan tanpa ketelusan, tanpa kos yang jelas, semuanya dirahsiakan. Itu yang pertama. Dan keduanya ialah masalah penerangan dan komunikasi ini. Apakah di dalam keadaan sekarang dengan media sosial yang lebih luas, kita ada satu pihak yang dikuasai oleh kerajaan yang terhad dengan captive mind, pemikiran usang lama yang anggap media ini seperti mana George Orwell punya kisah ni, mana dia boleh kontrol dengan propaganda. Malaysia mesti batang sebagai suatu negara demokrasi yang menghormati prinsip kebebasan dan keadilan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Kota Samarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, terima kasih diucapkan kepada Datuk Pengerusi kerana memberi peluang untuk saya sama-sama berbahas mengenai Belanjawan 2022 peringkat jawatankuasa
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Datuk Pengerusi, saya ingin mulakan dengan menyentuh butiran 030400 Pelindungan Data Peribadi JPDP. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai situasi masa kini yang melibatkan dakwaan berlakunya kebocoran data peribadi melibatkan seramai kira-kira 4 juta penduduk seperti mana yang telah disahkan oleh Polis Diraja Malaysia pada 28 September yang lalu. Pelindungan data peribadi ini sangat penting, terutamanya melibatkan data-data berkaitan dengan perbankan dan kewangan yang kita khawatir kebocoran maklumat ini akan menyebabkan lebih ramai menjadi mangsa kepada penipuan skim-skim untuk taman dalam kalangan mereka yang berusia dan juga pesara-pesara kerajaan serta swasta yang rata-ratanya dilaporkan baru-baru ini menjadi mangsa kepada jenayah ini. Datuk Pengerusi, seterusnya saya ingin menyentuh butiran 3100 projek jalur lebar di bawah maksud pembangunan 47 menara komunikasi yang dibangunkan di negeri Sarawak. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah pun menyediakan perkhidmatan sebanyak 742 menara komunikasi yang telah didirikan di negeri Sarawak. Sehingga kini masih banyak menara-menara yang telah siap dibina tetapi tidak beroperasi. Misalnya di kawasan saya di Asajaya yang masih menyaksikan menara-menara ini kekal kosong dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada penduduk kawasan setempat. Oleh itu saya ingin sekali lagi bertanya kepada pihak kementerian, apakah pelan tindakan ataupun usaha yang dilaksanakan oleh kementerian untuk mempercepatkan sistem perkhidmatan komunikasi ini supaya ia dapat memberi kemudahan kepada penduduk khususnya di luar bandar. Selain pada itu, saya ingin mencadangkan kepada kementerian di bawah projek jalur lebar ini untuk mengenengahkan pemasangan talian tetap menggunakan gentian optik bagi membolehkan kawasan-kawasan di sekitar Kota Semerahan dapat menikmati perhubungan komunikasi yang lebih mampan, khasnya di kawasan sekolah-sekolah yang kini ke arah pendigitalan pendidikan pasca era COVID-19. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin mulakan dengan menyentuh sama seperti Port Dickson tadi berkenaan dengan 5G. Saya juga mengalu-alukan kenyataan Yang Berhormat Menteri bahawa kerajaan mempertimbang cara yang lain untuk melaksanakan 5G. Kerana kalau kita lihat isu monopoli bukan setakat oleh syarikat DNB, tapi persoalan yang dibangkitkan Timbalan Menteri Komunikasi sendiri tentang kewajaran spektrum itu diberi kepada DNB dan bukannya kepada SKMM. Maka saya pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah boleh diambil semula dan diserahkan kepada SKMM, dan seperti Yang Berhormat Menteri sendiri sebut sewaktu pembahasan di peringkat dasar tentang bagaimana kerajaan boleh menerima jumlah antara 5 bilion ke 15 bilion dari jualan terus spektrum tersebut. Jadi ini akan mendatangkan satu keuntungan kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia secara terus berbanding dengan DNB yang pada waktu ini kita cuma tahu dia ada hutang. Dia belum lagi ada income. Dan jelas bila dibaca laporan-laporan media di mana MNO ataupun syarikat-syarikat telekomunikasi belum lagi bersedia untuk menandatangani apa-apa perjanjian, malah kita lihat usaha keras dilakukan. Saya difahamkan oleh pihak SKMM sendiri untuk menggesa syarikat-syarikat telekomunikasi ini menandatangani perjanjian tersebut tapi tidak berganjak. Ya, maka kita lihat apa yang disebut oleh, apa yang dibayangkan oleh Port Dickson tadi, kita risau menjadi satu realiti di mana hutang demi hutang dikumpul tapi tanpa ada orang kata business model yang jelas, ya, dan apakah masa depan bagi syarikat seperti itu.
Dan saya dalam keadaan kita melalui pilihan raya umum DUN Sarawak juga ingin menyentuh tentang jalur lebar dan juga dari segi pelaksanaan 4G. Kalau kita lihat SKMM pada 30 September yang lalu menyatakan bahawa liputan 4G di seluruh negara telah mencecah 94%, dan pada 5 Disember yang lalu Yang Berhormat Menteri sendiri mengatakan liputan internet 4G di Sarawak akan capai 92% menjelang 2022. Tapi SOP daripada yang kita baca daripada SPR sendiri menyatakan bahawa 78% daripada DUN di Sarawak mempunyai kadar liputan 4G yang rendah. 78%, bermaksud 64 dari 82 DUN di Sarawak mempunyai liputan 4G yang rendah. Memang jelas ini yang berlaku. Kenapakah dana USP contohnya tidak digunakan untuk menyegerakan ataupun seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, kalau di Asajaya ada menara tapi tak aktif. Jadi apakah sebenarnya masalah yang berlaku? Dan saya juga ingin menyentuh berhubung dengan 5G juga, iaitu ada disebut sebelum ini isu teknologi neutrality tentang spektrum ini. Saya pohon Yang Berhormat Menteri sekiranya boleh dibincangkan juga membenarkan spektrum lain yang sebelum ini boleh dibangunkan dari 2G ke 3G ke 4G dibenarkan untuk dibangunkan ke 5G juga. Ya, sekiranya boleh dipertimbangkan. Ini penting kerana dia seperti kita ada sebidang tanah dan tanah itu kita boleh bina apa sahaja tapi tak boleh bina rumah. Contoh, walaupun memang sesuai untuk dijadikan rumah. Jadi saya harap isu teknologi neutrality ini boleh kita atasi untuk kemakmuran negara dan untuk manfaat keluarga Malaysia. Akhir sekali, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang 01600 Cyber Security Malaysia dan juga 030400 Perlindungan Data Pribadi JPDP. Sebelum ni kita dengar bagaimana ada beberapa kes high profile dikatakan kecurian data ataupun data leak yang berlaku. Adakah Yang Berhormat Menteri boleh memberi penjelasan apakah status siasatan ataupun kajian ataupun dapatan daripada Cyber Security Malaysia tentang tahap kebocoran maklumat yang berlaku terutama melibatkan agensi-agensi kerajaan? Kerana kita risau sebelum ni kita mendengar bagaimana data daripada CITOS kalau tak silap saya terpaksa dihalang untuk seketika waktu untuk mengelakkan data daripada dicerobohi. Jadi saya pohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Libaran. Tak ada. Yang Berhormat Batu Kawan. 5 minit. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang untuk Batu Kawan membahas peringkat jawatan kuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tuan Pengerusi, saya ingin memetik butiran 01600 Cyber Security Malaysia yang melihat kenaikan daripada 26.7 juta ringgit kepada 49 juta ringgit. Saya ingin tahu di manakah kenaikan ini disalurkan. Adakah cyber security juga merangkumi keselamatan pengguna kanak-kanak? Tuan Pengerusi, dalam tempoh masa 2006 sehingga 2021, 2 orang penjenayah seksual kanak-kanak ternama, Richard Hackle yang ditangkap di tahun 2014 di lapangan terbang Gatwick dan Aladdin Lanim dari wanted list pedophile yang duduk di Sarawak ditangkap di sini. Kedua-dua kes ini mendapat perhatian umum selepas Polis Queensland Australia memberi maklumat kepada PDRM dan anggota penguatkuasa di sini. Sehingga kini, apakah status teknologi di Malaysia untuk menjejaki penjenayah seksual kanak-kanak di alam maya dan dark web dengan izin? 17 tahun saya rasa cukup masa untuk kita menggunakan Australia dan negara lain sebagai teladan untuk melindungi kanak-kanak di Malaysia. Saya pernah bangkitkan isu ini. Pada masa itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan bahawa tidak cukup peruntukan, kena tanya daripada Menteri Kewangan. Saya rasa sudah tiba masanya kita memberikan kepentingan pengguna kanak-kanak di alam maya ini supaya negara Malaysia tidak akan atau tidak perlu bergantung kepada negara lain untuk mendapatkan
menyediakan maklumat mengenai keselamatan kanak-kanak. Saya beralih kepada butiran 94,000 projek berimpak tinggi, kenaikan daripada RM650,000 kepada RM2 juta. Tuan Pengerusi, saya ingin tahu apakah projek dan kos dan di mana projek ini akan dilaksanakan? Dan adakah ianya projek infrastruktur atau projek penggubalan rang undang-undang? Tuan Pengerusi, saya juga ingin tahu apakah status rang undang-undang anti-bully cyber pada tahun 2022. Baik, seperti yang anda saksikan sebentar tadi, di persidangan Dewan Rakyat ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 Peringkat Jawatan Kuasa ataupun peruntukan di bawah belanjawan 2022. Untuk pengetahuan anda, seperti yang saya telah sebutkan tadi, dua kementerian hari ini akan membahaskan serta diputuskan apakah peruntukan tersebut boleh disalurkan kepada kedua kementerian terbabit, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membahaskan terlebih dahulu dan menjawab segala persoalan yang telah dibangkitkan ataupun sedang dibangkitkan oleh ahli parlimen, dan seterusnya diikuti giliran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah kepala bekalan B47 dan B48. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan jawab lisan yang menarik perhatian pada hari ini adalah berhubung dengan IPCMC. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis IPCMC 2019 telah dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Parlimen oleh mantan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Bagaimanapun, susulan pertukaran kerajaan pada 1 Mac 2020, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 April 2020 telah menyerahkan RUU IPCMC kepada Kementerian Dalam Negeri. Sehingga seterusnya dinamakan semula RUU Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Tambah beliau lagi, iaitu Timbalan Menteri Dalam Negeri Jonathan Yassin, RUU IPCC telah dibuat bacaan kali pertama pada 26 Ogos 2020 di Dewan Rakyat. Namun bacaan kali kedua yang dijadualkan pada 27 Ogos 2020 telah ditangguhkan dan akan dibaca semula di persidangan Parlimen akan datang. Jonathan Yassin menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Baik, seterusnya soalan berkenaan dengan long COVID turut mendapat perhatian di persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Sehingga Oktober 2021, seramai 16,914 bekas pesakit COVID-19 yang discharge daripada hospital telah diberi temujanji dan datang untuk rawatan susulan di fasiliti kesihatan bagi tujuan pemantauan dan menerima rawatan bagi gejala long COVID. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga telah menggariskan strategi kesiapsiagaan dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi kepada semua bekas pesakit COVID-19. Dan berdasarkan pemantauan seperti yang telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, berdasarkan pemantauan atas pesakit terdapat 5 gejala utama yang sering dihadapi oleh pesakit long COVID, iaitu kelesuan 78.9%, batuk 18.1%, sesak nafas ketika melakukan apa-apa aktiviti 52.9%, kesukaran tidur 14.5% dan anxiety 10.4%. Tambah beliau lagi, pesakit COVID-19 yang telah mendapatkan rawatan akan diberikan temujanji seterusnya discharge daripada hospital, terutama yang mengalami komplikasi tertentu atau dijangkakan mengalami gejala long COVID. Baik, seterusnya di Dewan Negara pula, berkenaan dengan fungsi FBDA dan AUKUS turut dipersoalkan di persidangan Dewan Negara. Meskipun hala 7 perjanjian pertahanan 5 negara FPDA dan Pakatan Strategik Ketenteraan Baru Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat atau lebih dikenal sebagai AUKUS berbeza, namun keduanya menjadi instrumen penting ke arah memperkukuhkan pertahanan negara menerusi kerjasama serantau. Jelas Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Isham Abdul Aziz di Dewan Negara, komitmen tersebut bukan sahaja memberi sumbangan signifikan kepada ketenteraan dan mampu meningkatkan siapsiagaan negara. Baik, itu merupakan antara pertanyaan-pertanyaan di Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Cina Sami. Salam hormat.